أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما آفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. Alhamdulillah, kita membaca tadi daripada surah Al-Hashr ayat 6 hingga ayat ke-10 ataupun yang ke-10, betul. Dan Al-Imam An-Nawawi, sesuai dengan tajuk kita pada malam ini, iaitu kita mengulas ataupun menelusuri secara ringkas beberapa ayat Quran yang Imam Nawawi masukkan dalam bab yang ke-16 yang diterjemahkan dengan perintah memelihara sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab yang ke-16 ini, Al-Imam Nawawi rahimahullah mendatangkan dalam 6 ataupun 7 ayat Quran yang ayat pertamanya daripada surah Al-Hashr ayat 7 tadi. Bagi kita tengok apa makna daripada surah tersebut. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walir rasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Hamka menterjemahkan ayat ke-7 daripada surah Al-Hashr ini, barang apa yang dirampas Allah untuk Rasulnya dari penduduk negeri-negeri, itu adalah untuk Allah dan untuk Rasul, untuk kerabat dan anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang dalam perjalanan ibn sabil, supaya kekayaan itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu sahaja. Dan apa yang didatangkan kepada kamu oleh Rasul hendaklah kamu ambil, dan apa yang dia larang hendaklah kamu berhentikan. Wa ma atakumur rasul fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah, dan takwalah pada Allah, innallaha syadidul iqab, sesungguhnya adalah Allah itu sangat keras hukumnya. Isu ni dalam bab perbincangan fiqahnya dalam bab hukum ghanimah, bab kedudukan Rasulullah dalam penerimaan ghanimah. Baik, banyak lagi ayat yang lain, tapi Hamka mengulas secara panjang lebar dalam ayat ni. Kita akan bacalah, tengok secepat mungkin, sepatas mungkin untuk dapat kefahaman lengkap tentang ayat ini. Kenapa Al-Imam Nawawi telah menukilkan ayat ini dan memasukkan ia ke dalam bab yang ke-16, iaitu perintah memelihara sunnah Nabi SAW. Daripada ayat tadi jelas, bahagian yang dinukilkan adalah wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apabila benda itu disuruh oleh Rasul, maka patuhlah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang kepada kamu oleh baginda SAW, maka janganlah kamu buatlah, janganlah kamu fantahu, maka kamu kena hentikan. Tuan-tuan, secara umum ada fiqhnya. Dalam kitab-kitab fiqh ada perbincangan tentang bab harbun qital ni, bab peperangan, dalam bab dan mereka juga membincangkan tentang harta ghanimah peperangan. Dulu peperangan itu berlaku dalam keadaan Arab jahiliyah ni, perangai dia bawa habis anak isteri dia, harta-harta dia bersama, dan bila dia kalah dia akan tinggalkan harta-harta tersebut, barang kemah ke apa semua. Tujuan dia bawa itu, seingat saya ke pengajian sirah dengan guru-guru kami dulu, adalah untuk mereka mengikatlah macam satu tekanan pada mereka bahawa mereka tak boleh kalah macam-macam mana pun. Sebab kalau mereka kalah, mereka akan terpaksa tinggalkan harta, anak, isteri, apa semua tu. Jadi mereka bawa bersama dan letak di belakang supaya bila mereka berperang semua. Tapi ala kulli hal, dalam banyak peperangan dengan Rasulullah SAW, ternyata mereka kalah. Dan kadang-kadang Rasulullah yang kalah kaum muslimin di Madinah. Tetapi ada satu benda yang istimewa lah, yakni portion ghanimah untuk Rasulullah itu besar, banyak. Bahkan seingat saya separuh adalah untuk Rasulullah. Jadi secara zahir nampak macam Rasulullah pun tak beza dengan pemimpin-pemimpin lain lah, raja-raja muluk yang lain itu. Maksudnya bila menang peperangan dia ambil banyak, bukannya bagi pada rakyat dan seumpamanya. Kalau tengok secara zahir begitulah, tapi tidak. Hakikatnya portion yang paling besar Rasulullah dapat itu bukanlah untuk Rasulullah kemudian bina istana, beli kereta mewah ataupun kenderaan mewah untuk bermewah-mewah jadi kaya ke, tidak. Sebab tu dalam keadaan lain bila dibincangkan adakah Rasulullah dan para sahabat ni kaya, sebenarnya ya, mereka kaya ya.
Mereka kaya melalui tadilah ghanimah peperangan itu yang dibahagikan semua mereka. Tetapi Rasulullah SAW mengambil harta itu bukanlah semata-mata untuk tembolok baginda sendiri, untuk kepentingan dia secara peribadi, tidak. Tapi akhirnya duit-duit itu ataupun rampasan ataupun harta itu, selain daripada Rasulullah ni isteri ramai, yang kebanyakan isteri Rasulullah ini adalah dikahwini atas arahan Allah Azza, semuanya dikahwini atas arahan Allah Azza wa Jal untuk menyelamatkan akidah, untuk membantu mereka yang susah apa semua. Bayangkan berapa ramai tanggungan yang Rasulullah kena tanggung yang berada di sekeliling Masjidin Nabawi. Bahkan anak-anak tiri Rasulullah berapa ramai, bahkan kaum masakin, ahli suffah apa semua tu, kebanyakannya adalah di bawah tanggungan sahabat-sahabat yang kaya, termasuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kekayaan yang Rasulullah dapat akhirnya bukan untuk personal living, untuk baginda dan juga anak isteri semata-mata. Anak isteri Rasulullah cukup-cukup. Bukan tak ada langsung, ambil, tapi untuk cukup makan. Tapi yang lebih itu memang untuk umat lah, untuk orang sekeliling, masakin, fuqara, apa semua begini. Jadi itulah antara benda yang istimewanya tentang Nabi Muhammad SAW. Jika kita baca ayat ni secara zahir terjemahan, nampak macam tak padan lah dengan apa yang digembar-gemburkan, tapi hakikatnya ternyata berbeza. Baik, kita akan tengok nanti bagaimana Buya Hamka menjelaskan ayat ini, dan kita akan mendapat gambaran yang sebenar daripada dalam bab harta rampasan perang ini. Baik. Kata Buya Hamka, barang apa yang dirampas Allah untuk Rasulnya dari penduduk negeri itu adalah untuk Allah dan untuk Rasul, dan untuk kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang dalam perjalanan. Ibn Sabil. Kata Hamka, Ibn Abbas menjelaskan bahawa yang dimaksud dengan negeri-negeri ialah, minta maaf, dengar elok ke suara saya ni, tuan-tuan? Kalau ada siapa-siapa yang boleh respon sikit, saya khawatir jika suara saya tidak dengari. Baik, saya kena laju sebab agak panjang perbahasan malam ni. Saya nak habiskan juga bahagian penjelasan ayat ke-7 daripada surah Al-Hashr berdasarkan tafsir Al-Azhar Profesor Dr. Hamka ini, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Baik, Ibn Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahawa yang dimaksudkan dengan negeri-negeri ialah yang terdapat pada 4 negeri. Pertama, harta Bani Nadir. Siapa dia Bani Nadir? Yahudi. Ini peristiwa, terima kasih Akhi Khairul Arifin atas respon ya. Yang kedua, harta Bani Khuraizah. Yang ketiga, tanah di Fadak. Dan jauhnya 3 mil dari Madinah. Ni pun ada isu sikit. Dalam hadis lain kita akan tengok bagaimana tuntutan selepas Rasulullah wafat ya, Ustazul Khairi. Dan juga keempat, Khaybar. Ni semua tempat duduk Yahudi, iaitu Bani Nadir, Bani Khuraizah dan Khaybar, melainkan tanah di Fadak itu. Baik, ada 4 isu ya. Ada lagi perkampungan di Urainah dan Yanbu, yang keduanya ditentukan khusus untuk Rasulullah SAW. Rupanya timbul isu juga setelah Rasulullah wafat berkaitan dengan ghanimah yang dianggap sebagai, kita panggil apa, harta mawaris ni, harta warisan ni. Maksudnya ada tuntutan daripada kalangan kerabat baginda SAW. Itu cerita lain sebenarnya, tapi wajar kita teliti lah bagi orang yang ni. Sebab isu-isu begitu akan menjadi senjata kepada mereka yang nak mencari kelemahan Islam sekaligus Rasulullah SAW untuk menyatakan, dah tengok sahabat-sahabat pun, khususnya daripada Syiah dan seumpamanya, mereka kata tengok anak beranak Rasulullah pun bergaduh pasal harta pusaka, gitu ya. Memang mata duitan juga, tengok sanggup buat macam. Dan inilah benda-benda yang mesti kita akhirnya balik pada ilmu riwayah dan dirayah, memerhatikan balik dan memahami dengan konteks yang sebenar riwayat-riwayat yang ada kekaburan ataupun ketidakjelasan begitu. Tuan-tuan Bapak rahimahullah. Baik. Kata Buya Hamka, Ma'mar membahagi harta penghasilan negara kepada 3 bahagian. Al-Fai, iaitu didapat dengan jalan perdamaian atau penyerahan tidak bersyarat seperti Bani Nadir itu. Harta semacam ini diserahkan kebijaksanaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Adapun Al-Fai yang selebihnya dibahagikan menurut ayat 7 surah Al-Hashr ini,
iaitu Nabi yang utama lebih dahulu, lalu dibahagikan kepada kerabat beliau, anak yatim, fakir miskin, dan orang dalam perjalanan. Jadi portion Rasulullah paling banyak. Jadi ini kalau geng-geng orientalis apa semua duk baca, dia kata tengok Muhammad penting diri sendirilah, nak kata dikatakan sangat humble, sangat menjaga ni apa semua, tapi sebenarnya dia pun ambil untuk diri dia dan kerabat dia juga. Kalau kita sekali tengok, memanglah zahirnya begitu. Tapi bila kita memahami konteks yang sebenar, ia tidaklah seperti yang kita fahami itu sebenarnya. Baik. Yang kedua, jizyah dan al-kharaj. Jizyah, bayaran, macam teks. Al-kharaj juga teks ataupun cukai. Jizyah ialah tanda ketundukan yang harus cukai orang bukan Islam dan dibayar kepada atas persetujuan kepada pemerintahan Islam. Itu jizyah. Dan tiap-tiap dibayar oleh tiap-tiap ahli kita, al-kharaj, semua orang kena bayar lah. Yahudi dan Nasrani dan Majusi yang berlindung di bawah naungan Islam dan diberi kebebasan melakukan ataupun mengamalkan agama masing-masing. Al-kharaj ialah wang sewa tanah yang dibayarkan kepada khalifah pada negeri yang ditaklukkan dan penduduknya diberi kebebasan mengerjakan tanahnya. Cukai tanah lah kalau kita hari ni. Yang ketiga, ghanimah. Ghanimah, iaitu harta rampasan yang didapat dalam perjuangan peperangan, harbun qital, yang pembahagiannya telah ditentukan di dalam surah Al-Anfal, iaitu 1/5 untuk Rasul, maafkan saya kata separuh tadi, yang lebih tepatnya ini lah, dan 4/5 dibahagikan kepada para mujahidin yang ikut berperang, dan yang 1/5 untuk Rasul itu ialah bahawa kepada beliau diberi kekuasaan membahagikan kepada yang patut menerimanya. Kena dengar betul-betul. Maksudnya memanglah Rasulullah dapat portion paling besar. Kalau kata 1 juta, Rasulullah dapat 1/5, 200,000. Tapi 200,000 tu untuk Rasulullah manage sungguh-sungguh, tak bagi orang lain. Tapi 800,000 lagi, semua kaum mujahidin, kalau 1,000 orang, 1,000 orang kena bagi pada tu. Jadi secara zahirnya nampak banyak ni dapat kat Rasulullah ni. Tamak juga ke sebenarnya? Jagalah mulut kita daripada sangkaan-sangkaan yang begitu, hati kita daripada sangkaan begitu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Al-Imam Syafi'i, kata Buya Hamka, menyatakan dua pendapat tentang pembahagian harta ini dan pertalian di antara ayat 6 dan ayat 7 surah Al-Hashr ini. Menurut beliau, kedua ayat ini satu maksudnya, iaitu bahawa harta kaum kafir yang didapat tidak dengan berperang dibahagi kepada 5 bahagian. 4/5 diserahkan kepada Nabi SAW, 1/5 yang tinggal dibahagi 5 pula, iaitu 1/5 kembali kepada Rasulullah SAW, 1/5 untuk kaum kerabat baginda, iaitu Bani Hashim dan Bani Muttalib, sebab mereka tidak boleh menerima zakat, 1/5 untuk anak yatim, 1/5 untuk fakir miskin, dan 1/5 lagi untuk Ibn Sabil, yang umum diartikan orang yang terlantar dalam perjalanan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah selanjutnya, adapun setelah Rasulullah SAW wafat, maka bahagian yang tadinya ditentukan untuk Rasulullah SAW itu dibahagikan untuk mujahidin yang diserahi menjaga batas-batas negeri Islam. Kerana mereka itu tidak melakukan perbuatan yang di waktu hidupnya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan dalam kata beliau yang lain, pendapat beliau yang sebuah lagi dipergunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Seumpama untuk memperkuat sempadan dan batas-batas kekuasaan Islam, atau untuk memperdalam sungai-sungai untuk dilayari, atau untuk membangun jambatan dengan catatan mendahulukan mana yang lebih penting. Tuan-tuan, begitulah yang harus dilakukan kepada 4/5 harta al-fai yang terserah kepada Rasulullah SAW itu setelah beliau ataupun baginda wafat. Adapun dari hal yang 1/5 dari 1/5 yang dibahagikan tadi dan yang 1/5 pula yang beliau berhak atas harta ghanimah, maka seluruhnya itu dipergunakan semata-mata untuk kepentingan kaum muslimin. Demikian pendapat Imam Syafi'i, yang tidak ada pendapat imam yang lain yang membantahnya, kata Buya Hamka. Alasannya ialah dari sabda Rasulullah SAW sendiri.
laisa li min ghanaimikum illa al-khumus wal khumusu mardudun ilaikum. Ya, maksudnya tidak ada untukku dari rampasan perang kamu itu kecuali 1/5, yang 1/5 itu pun dikembalikan kepada kamu juga. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, At-Tabarani dan An-Nasai. Jelas daripada ini, walaupun Rasulullah ditetapkan menerima portion yang paling banyak, tapi akhirnya portion itu kembali kepada umat juga. Kembali kepada kepentingan kemaslahatan umat juga. Tuan-tuan rahimahullah. Dan lagi jangankan harta benda peninggalan beliau yang berupa tanah, sedangkan harta yang lain tidaklah ada yang diwariskan. Beliau sendiri pula yang bersabda, nahnul anbiya'u la nurathu ma taraknahu sadaqatan. Kami nabi-nabi tidak diwarisi, apalagi apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Waktu masa Rasulullah wafat ada beberapa dinar ataupun beberapa dirham, ya. Nak cek balik riwayat tu, maka disuruhlah Rasulullah supaya didermakan ia. Baik. Kita masuk sikit lagi. Kita nak tinggal pun dia tengah sedap. Tuan-tuan, ya. Walau kita nak tinggal pun dia tengah sedap. Jadi kita perhabislah. Baik. Setelah Rasulullah SAW meninggal, datanglah puteri beliau Fatimah menghadap Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, menerangkan bahawa tanah beliau di Fadak telah ditentukan buat dia. Oleh sebab hal itu telah ditentukan semasa beliau masih hidup, nescaya harta itu pemberian beliau kepadanya dan tidak termasuk lagi pada yang tidak diwariskan. Dengan sikap kasih sayang, Abu Bakar berkata, kau Fatimah adalah orang yang paling mulia di sisiku jika kau miskin, dan paling aku sayangi jika kau kaya. Tetapi perkataan ini tidak dapat aku terima kalau kau tidak mengemukakan saksi. Lalu Fatimah mengemukakan 2 orang saksi, iaitu Ummu Aiman, bekas pengasuh Rasulullah SAW, dan seorang budak lelaki hamba yang telah dimerdekakan Rasulullah SAW. Tetapi kesaksian itu ditolak oleh Abu Bakar. Beliau meminta saksi yang dapat diterima menurut hukum syarak. Tetapi Fatimah tidak dapat membawakan saksi lain. Oleh sebab keterangan yang lengkap itu tidak ada, tetaplah harta itu dipegang Abu Bakar dalam kedudukan beliau sebagai khalifah dan dibahagikan menurut pembahagian Nabi SAW ketika hidupnya. Dan yang selebihnya dibelikannya senjata untuk berperang dan ternak untuk kenderaan peperangan. Dan setelah Abu Bakar wafat digantikan oleh Umar, oleh beliau diserahkan menguruskan harta itu kepada Ali. Dan oleh Ali dilakukan seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Nabi. Kemudian dikembalikannya tanggungjawabnya kepada Umar. Setelah Uthman jadi khalifah, dilakukannya pula seperti itu. Dan setelah Ali bin Abi Talib naik menggantikan Uthman, dia pun melakukan seperti itu pula. Tidak pakainya untuk kepentingan anak-anaknya dengan Fatimah, seperti apa yang dituntut oleh Fatimah. Artinya bahawa keempat khalifah telah menjalankan amanah tentang harta peninggalan Rasulullah SAW dengan baik. Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran menulis tentang macam-macam harta benda umum yang di bawah kekuasaan imam ataupun khalifah ataupun pemerintah sultan dan seumpama. Dia kata, Imam Al-Qurtubi kata, menurut Buya Hamka, Al-Qurtubi telah kata, harta benda yang di bawah kekuasaan imam-imam dan penguasa-penguasa masuk dari 3 macam. Pertama ialah yang dipungut dari kaum muslimin sendiri untuk pembersihan harta itu, iaitu sebagai sedekah dan zakat. Kedua ialah ghanaim, iaitu jamak daripada ghanimah, iaitu yang sampai ke tangan kaum muslimin dari harta orang-orang kafir kerana peperangan yang di sana muslimin menang dan musuh kalah. Yang ketiga ialah harta benda kaum kafir yang jatuh ke tangan kaum muslimin, tidak ada susah payah perang dan penyerbuan sebagai hasil perdamaian atau bayaran jizyah atau kharaj atau 1/10 yang diambil dari saudagar-saudagar kafir, atau seumpama orang musyrik lari ke negeri lain lalu dia tinggalkan hartanya atau dia balik pada negara, atau ada di antara mereka meninggal di negara Islam, Darul Islam, sedangkan warisnya tidak ada. Kata Al-Qurtubi selanjutnya, adapun harta benda sedekah yang dipungut dari kaum muslimin itu hendaklah dia bahagikan kepada fakir miskin dan pekerja-pekerja yang mengurusnya dan seterusnya sebagaimana yang tersebut dalam surah At-Taubah ayat 60. Lihat tafsirnya pada juzuk 10. Adapun ghanaim, maka di permulaan Islam terserah semuanya kepada kebijaksanaan Rasulullah SAW sebagaimana yang tersebut
Dalam surah Al-Anfal ayat 1, lihat tafsirnya pada juz 9, kemudian diperjelaskan lagi dalam surah Al-Anfal ayat 4. Lihat tafsirnya pada juz 10 dan tuan-tuan nak gambarkan Hamka ni dia menguasai sungguh-sungguh lah setiap ayat-ayat hukum, hukum-hukum fiqh yang dibincangkan di dalam Al-Quran itu, dia menguasai dan dia boleh cross check ataupun dia buat cross reference dengan begitu baik sekali sehingga dia boleh sebut. Katanya Ustaz Yusuf Arba'in, ya, inilah ada unsur munasabat tu, iaitu mengaitkan ayat sebelum dengan ayat sebelum, dan ayat yang bersilang-silang itu walaupun tidak sebelum dan selepas secara khusus, tapi masih ada usaha untuk mengaitkan ayat yang di dalam surah ini dengan ayat yang dalam surah yang lain, sebelum ataupun selepas. Jadi bukan challenge-challenge jugalah Buya Hamka kita ni, ya. Adapun al-fai, pembahagian al-fai, pembahagian dan pembahagian 1/5 adalah sama, iaitu di bawah kuasaan langsung Rasulullah SAW. Menurut Imam Malik, sikit lagi kita baca, ke mana akan dipergunakan terserah kepada imam kepala negara. Kalau imam menimbang baik dijadikan cadangan untuk digunakan bagi kepentingan-kepentingan kaum muslimin, bolehlah dia berbuat begitu. Dan kalau beliau menimbang hendak membagikan kedua macam harta itu 1/5 ghanimah dan surah Al-Fai supaya dibagikan rata kepada kaum muslimin, baik orang Arabnya atau bangsa lain yang telah bergabung pun boleh. Hendaklah beliau mulai memberi mana-mana yang sangatlah melarat sampai dia kaya, lelaki perempuan, dan diberi pula kaum keluarga Rasulullah SAW daripada Al-Fai beberapa patutnya menurut pertimbangan imam. Ustaz Zul betul, Ustaz Zul telah mendapat kesimpulan yang begitu padu dan mantap, ya, iaitu pengurusan harta Nabi SAW akhirnya kembali kepada ummah. Buya Hamka ini lebih tepat digelar ulama atau fuqaha atau mufassir atau filosof atau mufakir, atau beliau menyerupai Al-Ghazali. Bagi saya dia adalah mausu'i lah. Dia ni encyclopedic atau polymath. Cuma bidang utama dia of course lah dirasat Islamiyah, Quran hadis. Pun begitu, hadis-hadis dalam tafsir Al-Azhar masih adalah yang yang masih lagi ada lah dia punya kekurangan itu. Kerana saya makannya tidak mantap mungkin apa semua, ada kekurangan sumber. Tapi Buya Hamka ni, itu kita kata luar biasa ni Buya Hamka ni, Ustaz Zul. Pada dia itu ada belaka, secukup rasa, sebagai rujukan muktabar orang Melayu Nusantara. Apatah lagi yang tidak fasih bahasa Arab, termasuklah yang sedang bercakap inilah. Jadi dengan adanya Buya Hamka itu, sikit sebanyak mampu menjadi jambatan penolong untuk kita akses kepada kefahaman agama melalui Quran, khususnya tafsir beliau itu dengan baik, dengan tidak keluar daripada manhaj dan seumpamanya. Walaupun ada beberapa perkara yang kita rasa janggal dan ganjil, bahkan setengah pakar dalam bidang Quran pernah menyebut pada ana bahawa Buya Hamka ni bukan mufassir tapi pencerita. Maksudnya dia bercerita. Dalam tafsir dia ni banyaknya bukan tafsir Quran tapi banyak cerita. Sebagaimana Ar-Radi disebutkan, semuanya ada dalam tafsir dia, fihi kullu syai' illa tafsir. Padanya ada segala benda melainkan tafsir. Satu sudut nampak macam sindiran, tapi satu sudut lagi nampak macam ia satu pujian lah. Hebat lah. Wallahu a'lam. Balik pada perspektif kita masing-masing. Saya nak baca habis ni dulu dan kita boleh berhentilah. Terjadi perselisihan pendapat di antara ulama apakah keluarga Rasulullah SAW yang kaya raya atau tidak. Imam Malik berpendapat bahawa yang diberi hanya mana yang miskin sebagai ganti pemberian zakat sebab mereka tidak boleh menerima zakat. Menurut Imam Syafi'i, segala harta kafir yang didapat tidak dengan pertempuran di zaman Nabi SAW dibagi kepada 25 bahagian. Yang 20 bahagian khusus untuk Rasulullah SAW, yang beliau berhak membahagikan menurut kebijaksanaan baginda. Yang 5 lagi dibahagi ke atas yang berhak menerima 1/5 ghanimah. Sekian nukilan daripada Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Selanjutnya disebutkan dalam ayat, mengapa maka harta itu dibahagi demikian rupa. Bahkan yang dikuasakan kepada Rasulullah SAW tidak diwariskan, supaya dia jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu. Ini ayat tadilah. Supaya ayat yang menyebut ayat dalam surah yang ayat ke-7 tadi lah.
telah teradat di zaman jahiliyah, jika terjadi peperangan dan musuh dapat dikalahkan, maka yang pertama berhak atas harta benda adalah para pemimpin sahaja. Adapun para prajurit hanya diberi sekadar belas kasihan dari pemimpin yang telah kaya sendiri itu. Janganlah yang kaya bertambah kaya dan yang miskin hanya menyaksikan kekayaan orang yang sudah kaya saja. Dan apa yang didatangkan kepada kamu oleh Rasul hendaklah kamu ambil. Artinya bahawa peraturan yang telah beliau aturkan, baik menurut ayat ke-6 atau ayat ke-7, hendaklah diterima dengan segala kepatuhan dan kerelaan. Artinya pembahagian-pembahagian yang beliau lakukan dengan kebijaksanaan beliau janganlah dibantah. Dan apa yang dia larang hendaklah kamu hentikan. Yang dilarang di sini tentu saja membahagi sendiri dan mengambil sendiri sebelum dibahagi. Meskipun harta itu rampasan belaka, dan takwalah kepada Allah, kerana dengan ketakwaan kepada Allah, rasa loba dan tamak ingin kelebihan kepada diri sendiri akan hilang dan dapat dikendalikan. Kesimpulannya, sebagaimana yang Ustaz Zul sebut tadi, bahawa akhirnya walaupun pada atas kertas, kalau kita kata dokumennya, hukumnya, fiqahnya, Rasulullah yang dapat paling banyak portion setiap kali peperangan ke duit fai ke kharaj ke apa semua tadi disebutkan. Nah, tapi yang jelasnya ghanimah lah, ghanimah peperangan. Al-fai dengan jizyah tu kemudian dah, kemudian setelah Rasulullah wafat tu barulah betul-betul ramai orang bayar apa semua. Tapi nak katanya ketika Rasulullah menerima portion yang paling banyak pun, akhirnya kesemua harta-harta itu hampir semuanya kembali kepada umat. Selain daripada Rasulullah sendiri mempunyai tanggungan. Rasulullah kaya. Kayanya Rasulullah itu tidak melalui bisnes, tapi melalui rampasan tadi. Tapi kayanya baginda, dapatnya harta ghanimah tadi, gaji berapa, 40,000, 50,000 menteri-menteri ni, tidak untuk tembolok dia semata-mata. Tapi dia ambil lah kata 5,000 ataupun 10,000 untuk kegunaan dia dan keluarga, lagi 30-40,000 dia salur balik kepada rakyat. Itu Rasulullah SAW. Bukan menteri-menteri kita hari ni lah. Wallahu a'lam. Tuan-tuan dan bapa rahimahullah, alangkah hebat dan dahsyatnya lelaki yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam, yang hampir mustahil lah, walaupun kita kata dia uswah hasanah, qudwah hasanah yang kita nak ikut, tapi hampir mustahil untuk kita dapat ikut sungguh-sungguh, melainkan kita dapat bercita-cita untuk ikut dan berusaha untuk ikut seberapa yang kita mampu. Wallahu alam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.